Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, yang dimuliakan barisan jawatan kuasa di kalangan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh saf ahli dan jemaah surah At-Taqwa, Taman Segar Perdana Ceras, dan tak lupa juga kepada para penonton YouTube yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita secara online. Kuliah takmir online kita, mudah-mudahan ianya menjadi asbab kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kita memahami dan mendalami agamanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab Munyatul Musalli, pengajian fiqh kita, yang mana kita telah berhenti pada pertemuan yang lepas berkaitan dengan tajuk hukum bagi orang yang luput sembahyang ataupun meninggalkan solat. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung tajuk memelihara segala jenis sembahyang sunat. Jadi kita masuk bab solat-solat sunat, ataupun istilah fiqhnya menggunakan solat nafilah, solat nafil, iaitu solat-solat tambahan. Antara kesempurnaan bagi orang yang memelihara dan mengerjakan sembahyang itu ialah dia memelihara segala sembahyang-sembahyang sunat yang dituntut oleh syarak. Jadi disebut dalam kitab ini, penulis mengatakan antara kesempurnaan bagi orang yang jaga solat ialah dia mengerjakan sembahyang sunat. Untuk kita menyempurnakan lagi ibadah solat yang kita jaga ini, bukan sekadar yang fardu, yang wajib itu, akan tetapi kita juga mengerjakan sembahyang sunat yang dituntut oleh syarak. Yang mana di sini dinyatakan dalam kitab, sembahyang sunat itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ada sembahyang sunat yang digalakkan secara tidak berjemaah, dan yang kedua sembahyang sunat yang digalakkan secara berjemaah. Jadi yang pertama ni iaitu sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Apa dia tuan-tuan? Jadi yang pertama ialah solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni apa dia tuan-tuan? Solat yang mengiringi solat fardu, sama ada sebelum ataupun selepas. Jadi kata pengarang kita ini, solat sunat rawatib ini ialah sembahyang sunat yang digalakkan mengerjakannya sebelum sembahyang fardu dan selepasnya. Sunat ini adalah untuk menampalkan kekurangan pada sembahyang fardunya. Jadi sembahyang sunat ini adalah untuk menampal kekurangan dalam sembahyang fardu. Sekiranya sembahyang kita tak sempurna, cacat, ada kekurangan. Apabila berlaku kekurangan atau kecederaan pada solat fardu disebabkan kurang khusyuk ataupun kelalaian hatinya dalam sembahyang, ataupun
rukun-rukun sembahyang kita, sama ada rukun qauli ke rukun fi'li yang tak sempurna, tapi bukanlah sampai membatalkan sembahyang. Jadi kekurangan itu semua, maka segala solat sunat rawatib ini yang akan menyempurnakan kekurangan itu dan memperbaiki kecederaan solat kita. Jadi dia menampung. Tujuan sembahyang sunat rawatib ni untuk menampung sembahyang fardu kita itu supaya dia jadi sempurna. Dan jikalau tiada sunat tersebut, maka sembahyang fardunya tinggal dalam keadaan kurang dan cedera, dan luputlah fadilat yang amat besar yang dijanjikan kepada orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang sembahyang fardu sahaja, yang tidak ada sembahyang sunat rawatib sebelum ataupun selepas, sekiranya sembahyang fardunya itu cacat, kurang pahala ataupun tak sempurna, maka hilanglah dia fadilat yang besar, luputlah fadilat yang besar yang Allah janjikan kepada orang yang mengerjakan solat fardu yang sempurna. Sedangkan bagi orang yang mengerjakannya akan mendapat darjat yang tinggi. Jadi orang yang mengerjakan sembahyang fardu kemudian dia tampung dengan solat-solat nafilah, sembahyang rawatib ini, maka dia akan mendapat kesempurnaan sembahyang. Dan orang yang dapat menyempurnakan sembahyang, dia akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan tuan-tuan, kelebihan kita sembahyang sunat rawatib mengiringi sembahyang fardu. Sesungguhnya segala yang sunat itu adalah labanya ataupun keuntungan. Sembahyang sunat itu ataupun amalan-amalan sunat itu sebenarnya adalah keuntungan. Dan amalan-amalan fardu itu adalah kepala modalnya. Maksudnya kalau kita berniaga, kita dapat balik modal, hari itu dah kira okey lah, tak rugi, tapi tak ada keuntungan. Nak untung kena dapat balik income lebih daripada modal kita. Jadi kalau kita berniaga, modal kita RM10, kita jual balik, dapat balik RM10, so tak rugilah, tak rugi, tetapi tidak ada keuntungan. Tapi kalau kita keluar modal RM10, masuk balik RM20, jadi balik modal dan dapat RM10 keuntungan. Itu ibaratnya tuan-tuan. Jadi kata ulama, amalan sunat itu ibarat keuntungan, keuntungan dalam perniagaan. Adapun amalan fardu yang kita buat itu untuk balik modal, supaya kita tidak dimurkai oleh Allah Ta'ala, tak diazab. Jadi amalan sunat itulah yang membezakan ataupun menjadi nilai tambah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalah faedahnya bagi orang yang berniaga yang tidak mendapat keuntungan? Kerana yang fardu itu Allah Ta'ala sendiri yang memfardukan, Allah memang wajibkan dia buat, manakala yang sunat itu sendiri yang hendak dilakukannya supaya dia dikasihi dan diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak menarik perhatian Allah Ta'ala, tuan-tuan, bukan sekadar kita buat benda yang wajib, sebab benda yang wajib ni memang Allah yang wajibkan, Allah yang suruh kita buat. Tak buat, kita berdosa dan kita akan diazab. Tapi nak mencari, nak mencuri perhatian Allah Ta'ala, nak menarik kasih sayang Allah Ta'ala dan diredai Allah Ta'ala, ialah dengan amalan-amalan sunat. Sebab Allah tak wajibkan tapi kita buat. Allah tak wajibkan, tapi kalau nak buat Allah suka, dan kita buat apa yang Allah suka. Itu yang menarik perhatian Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang kita mendapat perhatian dan dikasihi oleh Allah Ta'ala dan diredai Allah Ta'ala melalui amalan-amalan sunat kita, termasuklah sembahyang sunat rawatib ini. Suatu hadis ada menyebut perkara yang mula-mula sekali dihisap ke atas seseorang hamba itu pada hari kiamat ialah solat. Ini amalan yang mula-mula Allah Ta'ala hisap di akhirat nanti ialah solat kita. Apabila didapati kurang, apabila solat kita itu kurang, cacat ke, tak sempurna ke, lalu dikatakan kepada malaikat, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, lihatlah kalau ada bagi si fulan itu amalan-amalan sunat ataupun solat sunat untuk menyempurnakan sembahyang fardunya itu. Jadi Allah Ta'ala kata kalau sembahyang fardunya itu kurang, tak sempurna, Allah suruh tengok kalau ada sembahyang sunat dia yang boleh menampung dan boleh menyempurnakan sembahyang fardunya itu. Sebab apa? Ini amalan yang mula-mula akan dihisap. Jadi untung orang yang ada yang memperbanyakkan sembahyang sunat, khususnya sembahyang sunat rawatib ini, sebab tujuannya untuk menampung solat fardu. Sebab solat fardu itulah yang akan mula-mula sekali Allah hisap, Allah lihat. Melalui solat itulah maka segala kebaikan-kebaikan yang kita buat akan diterima dan dilihat oleh Allah Ta'ala.
Tapi kalau sembahyang kita ni dah fail tuan-tuan, kebaikan yang lain pun Allah tak pandang dah. Satu kerugian yang amat besar tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat menjaga solat kita, kesempurnaan solat. Dan kesempurnaan solat itu kalau kita nak jaga, kita juga kena kerjakan sembahyang-sembahyang sunat, khususnya sembahyang sunat rawatib ini. Jadi ini antara hikmah dia tuan-tuan, kenapa kita digalakkan untuk mengerjakan sembahyang qabliyah dan ba'diyah ini, untuk kita menyempurnakan. Sebab tak mungkin kita yang tidak maksum ini kita mampu untuk sembahyang 100% sempurna. Hati kita ni mungkin rakaat pertama tu ingat Allah, mungkin kedua tu dah lalai dah, kadang-kadang waktu rukuk dah tak ingat dah. Jadi kelalaian itu dapat ditampung dengan amalan-amalan solat sunat rawatib, mudah-mudahan. Jadi kalau itu pun kalau sembahyang berjemaah dapat pahala besar tuan-tuan. Kalau sembahyang bersendirian pula, pahala penuh ada satu tuan-tuan. Satu pahala penuh. Jadi kalau kurang potong mungkin 0.01 kan, 0.8, 0.5. Jadi kalau nak dapat makan banyak tuan-tuan, pahala banyak, dia kena sembahyang berjemaah. 27 makan penuhnya 27. Tak dapat 27 pun mungkin 24, mungkin 20, mungkin 19. Itu beza sembahyang bersendirian. Makan penuh satu, sembahyang berjemaah makan penuhnya 27. Jadi ini keuntungan bagi orang yang yang sentiasa mencari perhatian Allah Ta'ala, mencari keuntungan yang Allah Ta'ala janjikan itu. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita dalam musim COVID tuan-tuan, musim PKP ni yang ramai orang duduk rumah. Jadi kita ada banyak masa tuan-tuan, kita ada banyak masa, dan sepatutnya tak menjadi alasan untuk kita mengerjakan solat-solat qabliyah dan ba'diyah ini, sembahyang sunat rawatib ini, dan ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat yang lain. Mungkin inilah hikmah dia. Sebelum ni alasan kita sibuk, sibuk, tak sempat buat ibadah, tak sempat nak sembahyang sunat, tak sempat nak baca Quran. Sekarang ni alasan apa lagi kita nak bagi? Ini antara hikmah Allah Ta'ala yang kita nampak. Allah Ta'ala turunkan musibah seperti ini, sebenarnya ada banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita ambil, kita gunakan peluang-peluang itu. Yang untung orang beriman ni tuan-tuan, dalam semua keadaan dia diuji, dia akan menjadikan itu sebagai jalan untuk dia mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi kita lihat solat sunat rawatib itu ada dua bahagian, dipecah lagi kepada dua bahagian. Yang pertama solat sunat rawatib yang muakkad hukumnya. Hukumnya sunat muakkad, maksudnya apa? Sangat dituntut. Hukum sunat muakkad ni maksudnya Nabi jarang tinggalkan. Nabi sokmo buat. Bahkan kalau Nabi tinggalkan, Nabi akan qada, Nabi akan ganti balik. Jadi sembahyang sunat yang muakkad Nabi akan jaga betul-betul. Dan satu lagi yang kedua ialah sunat rawatib yang bukan muakkad, yang tidak muakkad. Maksudnya Nabi ada kala Nabi buat, ada kala Nabi tinggal. Selalu Nabi buatlah, tapi ada kala Nabi tinggalkan. Sesekala Nabi tinggalkan. Itu menunjukkan hukumnya tidak muakkad. Tapi kalau yang muakkad ni, Nabi akan melakukannya sentiasa, bahkan akan mengqadhakannya. Pernah dalam satu riwayat, Nabi lepas sembahyang subuh, fardu subuh ni, Nabi bangun, habis sembahyang, Nabi sembahyang 2 rakaat lagi. Kemudian lepas sembahyang, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau pernah bagi tahu tidak ada solat sunat selepas subuh? Jadi mafhum lah, lebih kurang maksud hadis itu. Jadi Nabi kata aku qadha, Nabi kata aku gantikan sembahyang sebelum subuh, sebab Nabi tak sempat. Jadi Nabi sembahyang sebelum subuh itu diqadhakan selepas subuh. Jadi boleh, maksudnya boleh, harus hukum dia. Cuma kita elakkan fitnah lah, jangan orang tak faham kita buat dekat masjid, imam pula tu lepas sembahyang subuh, lepas baca doa kita bangun sembahyang 2 rakaat. Jadi sebab masyarakat mungkin ramai yang tak tahu, takut timbul fitnah pula, lepas tu orang pula ikut, dia buat ba'diyah subuh pula. Jadi kena bijak lah. Nabi pun buat kebanyakan sembahyang sunat Nabi ni ialah dalam bilik ataupun dalam rumah Nabi. Sebab rumah Nabi dengan masjid ni dia bersebelahan sahaja. Jadi kita hari ni boleh juga, sebab apa? Memang digalakkan sembahyang sunat di rumah, terutamanya qabliyah ba'diyah ni lah. Tapi kalau rumah kita jauh tuan-tuan, kita balik rumah, kita singgah kedai, beli barang, balik rumah dah lupa dah.
Ataupun dah batal wuduk, dah malas nak ambil wuduk lagi, tak semayang kesudahannya tak semayang langsung, lebih baik kita semayang terus kat masjid. Qabliyah ke ba'diyah lah tu utamanya. Mungkin qabliyah tu kalau sempat, kalau kita datang awal sebelum masuk waktu, tak boleh nak semayang di rumah. Nabi tak apa, sebab rumah dia memang betul-betul sebelah masjid, memang dekat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita lihat sunat rawatib muakkad, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Zuhur ni dua-dua, sebelum dan selepas. Subuh sebelum, zuhur sebelum dan selepas. Kemudian asar tak ada, asar tidak ada yang muakkad. Kemudian sebelum tu lagi, Jumaat sama seperti zuhur. Hukum solat Jumaat sama seperti zuhur. Maksudnya kalau zuhur ada sebelum zuhur dan selepas zuhur, hari Jumaat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat, muakkad hukum dia. Kemudian selepas maghrib, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi ada 10 rakaat semayang rawatib yang muakkad hukum dia. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur dan selepas zuhur. Kita kena ingat zuhur ni dia special. Sebab apa? Sebab dia ada sebelum dan selepas yang muakkad. Semayang yang lain, yang 4 tu tak ada. Tak ada sebelum dan selepas, satu saja. Subuh sebelum, zuhur sebelum dan selepas. Asal langsung tak ada yang muakkad. Yang ada sunat tapi tidak muakkad, iaitu sebelum asar. Dan maghrib selepas, maghrib dan isyak selepas. Maghrib dan isyak selepas. Ba'diyah yang muakkadnya itu. Jadi keseluruhannya ada 10 rakaat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku telah menghafal 10 rakaat daripada Nabi SAW, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib yang didirikan di rumahnya, 2 rakaat selepas isyak yang didirikan di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diganggu, yakni tidak didatangi oleh para tetamu. Jadi jelas daripada hadis ini, perawinya iaitu Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, mengatakan dia telah hafal, dia telah ingat 10 rakaat yang Nabi betul-betul jaga, yang kita sebut tadi tu, yang mana Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun tidak mengganggu, sebab mereka semua faham waktu ni adalah waktu Nabi akan semayang semayang sunat rawatib di rumah. Mereka tidak akan bertamu, tak akan ketuk pintu rumah Nabi nak tanya soalan ke selepas daripada itu. Jadi waktu-waktu ni sahabat pun dah faham semua adalah waktu yang mana Nabi tidak akan diganggu, tidak didatangi oleh tetamu. Ini menunjukkan apa dia pentingnya untuk menjaga 10 rakaat semayang sunat rawatib yang muakkad ini. Jadi semayang sunat yang paling muakkad di antara 10 ini apa dia tuan-tuan? Semayang sunat yang paling muakkad ialah 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling dalam 10 yang muakkad tu, 2 yang paling muakkad ialah sebelum subuh. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia berkata, tidak ada sembahyang sunat yang sangat diambil berat, yang ni sangat menjaganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sembahyang 2 rakaat fajar, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga ada riwayat mengatakan kelebihan dia itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kalau dunia kita miliki dan seluruh isinya, kaya kita, nilai sembahyang sunat sebelum subuh jauh lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Subhanallah. Ini kelebihan yang Nabi sendiri sangat menjaga, kata Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi, yang tinggal bersama Nabi. Aisyah kata Nabi sangat ambil berat. Itu tadi awal kita sebut, Nabi pernah tertinggal, Nabi qada balik, Nabi ganti balik sembahyang sunat sebelum subuh. Ini nak menunjukkan apa? Betapa Nabi memandang berat, Nabi ambil berat, Nabi sangat menjaganya itu. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita amalkan, amalkan sembahyang sunat sebelum subuh ini, sebab ganjarannya yang begitu besar. Kemudian bahagian yang kedua tuan-tuan, bahagian yang kedua iaitu solat sunat rawatib yang tidak muakkad, yang bukan muakkad. Maksudnya apa? Nabi buat tapi bukanlah Nabi
menjaganya begitu penting seperti mana Nabi menjaga yang muakkad tadi tu 10 rakaat tu. Apa dia? Iaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi dah 2 rakaat, maksudnya sebelum zuhur ni sebenarnya ada 4. 4 muakkad dan tidak muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Jadi zuhur ni dia ada 4 rakaat sunat. 4 sebelum dan 4 selepas. Maksudnya termasuk muakkad dan tidak muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Tadi kita kata semayang asar, semayang sunat asar ni dia tidak ada yang muakkad, tetapi dia ada ghairu muakkad 4 rakaat. 4 rakaat di sini maksudnya bukan semayang 1 salam, 2 salam. 2. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada 2 rakaat dan 2 rakaat sebelum isyak. Jadi kesemuanya ada 12 rakaat. Maghrib dan isyak sebelum ghairu muakkad, selepas muakkad. Jadi keseluruhannya ada 12 rakaat yang kita dituntut untuk mengerjakannya bagi menampung kekurangan semayang fardu. Jadi sekalian sunat muakkad dan bukan muakkad itu dinamakan sebagai rawatib ataupun tawabi' bagi fardu, semayang yang mengiringi sembahyang fardu. Ada yang sebelum, ada yang selepas. Bagi semayang zuhur, maghrib dan isyak, zuhur, maghrib dan isyak ada rawatib qabliyah dan ada rawatib ba'diyah. Hendaklah disebut qabliyah dan ba'diyah. Sebab apa? Ada sebelum dan selepas. Zuhur, maghrib dan isyak. Adapun subuh dan asar, subuh dan asar hanya ada satu saja. Subuh sunat sebelum, asar pun sunat sebelum. Tidak ada semayang sunat selepas subuh dan asar. Lepas subuh tidak ada semayang sunat, lepas asar pun tidak ada semayang sunat. Itu yang Nabi sebut. Pasal itulah tadi dalam hadis tu sahabat pelik sebab Nabi semayang sunat lepas subuh, sedangkan Nabi kata tak ada. Cuma Nabi kata dia bukan semayang sunat selepas subuh, Nabi qada, gantikan semayang sunat sebelum subuh pada waktu selepas subuh. Yang itu diharuskan. Jadi kita lihat lafaz, contoh lafaz niat bagi semayang zuhur. Jadi sebab semayang zuhur ni dia ada qabliyah dan ada ba'diyah, jadi kita kena nyatakanlah. Jadi usalli sunnatal zuhri, sahaja aku semayang sunat zuhur qabliyah, sebelumnya itu lillahi ta'ala. Kalau ba'diyah tersebutlah usalli sunnatal zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Maghrib pun sama, solat maghrib pun dia ada qabliyah dan ba'diyah. Jadi contoh lafaznya usalli sunnatal maghrib qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau selepas usalli sunnatal maghrib ba'diyatan lillahi ta'ala. Begitu juga dengan isya', usalli sunnatal isya'i qabliyatan ataupun usalli sunnatal isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala. Adapun sembahyang sunat subuh dan asar ini tak perlu sebut qabliyah ataupun ba'diyah sebab dia memang satu sahaja. Usalli sunnatal subhi rak'ataini lillahi ta'ala, usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Ini contoh lafaz. Yang penting dalam hati itulah kita faham. Sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat, sahaja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat. Ada juga riwayat ataupun ulama yang menyebut usalli sunnatal qabliyah isya'i ataupun ba'da isya'i, pun boleh juga. Yang penting kita qasad kita tu, niat kita tu nak sembahyang apa, kena nyatakan dalam niat. Ini lafaz ni hukum dia sunat sahaja. Jadi inilah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ada yang sebelum dan ada yang selepas. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil satu lagi jenis sembahyang sunat. Kita nak baca hadis dulu sebelum kita masuk pada tajuk seterusnya. Kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut 2 rakaat selepas sembahyang zuhur merupakan tambahan kepada 2 rakaat yang muakkad. 2 rakaat selepas zuhur yang merupakan 2 rakaat tambahan kepada yang muakkad. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam
5 daripada imam perawi hadis ini, iaitu Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah dan juga Imam Ahmad. Dan Imam Tirmizi telah mentashihkan, telah mensahihkan hadis ini daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, bahawa dia berkata, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Sesiapa yang bersembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah akan mengharamkan api neraka ke atas dirinya, yakni dijauhkan dia daripada azab api neraka. Ini kelebihan. Nabi kata apa? Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, selamat daripada api neraka. Allah haramkan neraka ke atas dia itu. Jadi tuan-tuan, selama mana tidak melakukan dosa-dosa besar ataupun syirik, maka ini antara fadilat kelebihan-kelebihan amalan-amalan sunat. Jadi besar juga ganjaran yang Allah Ta'ala tawarkan. Walaupun ada yang muakkad dan tak muakkad, tapi 4 zuhur, 4 sebelum zuhur dan 4 selepas zuhur. Kalau hari Jumaat 4 sebelum Jumaat dan 4 selepas Jumaat. Ini antara kelebihan. Dan lagi hadis daripada Imam Muslim, hadis sahih meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Barang siapa, apabila seseorang kamu itu bersembahyang Jumaat, maka sembahyanglah 4 rakaat selepasnya. Nabi suruh siapa yang sembahyang Jumaat, Nabi kata sembahyanglah 4 rakaat selepasnya, yakni sembahyang sunat. Jadi bukanlah wajib, sunat. Jadi ini antara perintah yang Nabi suruh. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya, yakni selepas Jumaat. Jadi zahirnya ia merupakan perbuatan yang diikuti oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud sembahyang 4 rakaat. Jadi Ibnu Mas'ud dia melakukan 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepas Jumaat. Ini adalah dia menzahirkan perbuatan yang diikuti oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi para sahabat juga mengamalkan 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Kalau hari Jumaat 4 sebelum Jumaat dan 4 selepas Jumaat. Hadis berkaitan dengan 4 rakaat sebelum asar. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, dan dia telah menghukumkannya sebagai hadis hasan. Hadis hasan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang bersembahyang 4 rakaat sebelum asar. Jadi Nabi mendoakan semoga Allah merahmati siapa yang sembahyang asar 4 rakaat sunat sebelum asar ini. Nabi mohon Allah merahmati orang ini. Ini kelebihan dia, tuan-tuan. Ia ditunaikan dengan 2 rakaat sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. 4 rakaat, bila disebut 4 rakaat, bukanlah 4 rakaat itu maksudnya 1 salam, seperti sembahyang zuhur, isyak dan juga asar itu, dan tetapi maksudnya apa? 2 rakaat 2 salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ni daripada Sayyidina Ali, meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 4 rakaat sebelum asar dengan dipisahkan di antaranya dengan 1 salam. Ini dalil yang mana Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Walau banyak macam mana pun, macam sembahyang duha. Ada sembahyang duha ni adalah riwayat mengatakan maksimumnya sampai 8 rakaat, tetapi bukanlah 8 rakaat 1 salam, maksudnya 2. Itu yang paling afdal. Sembahyang sunat kita pisahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, walaupun banyak. Jadi maksud 2 rakaat ialah setiap orang yang bersembahyang 2 rakaat, tidak lebih daripada itu. Maksudnya jangan kita sembahyang sampai 4 rakaat 1 salam. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Dan maksud didirikan secara ringan. Ada juga Nabi SAW menyebut 2 rakaat ringan sebelum sembahyang maghrib. Jadi sembahyang maghrib ini
didirikan secara ringan. Sebab apa? Waktu maghrib ni antara hikmahnya sebab waktu maghrib ni dia singkat. Jadi jangan baca surah yang panjang ketika sembahyang sunat waktu maghrib. Jadi 2 rakaat ringan sebelum maghrib. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, lafaz hadis oleh Imam Muslim. Yang kita baca hadis ni lafaz daripada Imam Muslim, yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ketika kami di Madinah, Anas ni ialah khadam Nabi. Khadam ni maksudnya pembantu Nabi, yang tinggal dengan Nabi dalam rumah Nabi. Kata Anas, ketika kami di Madinah, apabila muazzin, yakni Bilal melaungkan azan untuk sembahyang maghrib, para sahabat segera berdiri di belakang tiang-tiang masjid, lalu mereka rukuk, yakni sembahyang dengan 2 rakaat, sehingga orang asing yang masuk ke masjid menyangka sembahyang telah didirikan disebabkan terlalu ramai yang melakukannya. Jadi maksud 2 rakaat secara ringan ini ialah orang itu sembahyang tak lebih daripada itu. Maksudnya tak dalam 4, 2 sahaja, dan secara ringan. Maksudnya sembahyang yang dilakukan dengan rukun dan sunat dan adab-adab yang seminimumnya. Kata para ulama, maksudnya kita ringkaskan, jangan kita memanjangkan. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Begitu juga dengan 2 rakaat ringan sebelum isyak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahawa Nabi berkata, baina kulli azanaini salatun salasan liman syaa. Kata Nabi, di antara azan dan iqamah itu ada sembahyang bagi sesiapa yang hendak melakukannya. Jadi sebelum sembahyang, jadi semua 5 waktu itulah. Jadi antara azan dan iqamah. Yang ni merujuk kepada isyak lah, sebab yang lain tu memang dah ada, dah muakkad dah. Hak ni yang tidak muakkad. Yang tidak muakkad, maghrib dan isyak ni tidak ada sebelum yang yang muakkad. Asar tadi tu dia dah ada dalil yang khusus. Yang ni tidak ada dalil yang khusus. Nabi sebut digunakan dalil yang umum. Apa dia? Di antara azan dan iqamah itu ada sembahyang bagi sesiapa yang hendak melakukan. Nak buat, tak nak pun tak apa. Dan Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Nabi ucapkan ni 3 kali. Apa dia? Antara azan dan iqamah ada 2 rakaat solat, bagi siapa yang nak buat. Dan siapa yang nak buat, tak nak buat sudah. Jangan berbalah, sebab ada juga pandangan-pandangan yang melarang sembahyang sunat sebelum maghrib. Sedangkan Nabi menyebut secara umum antara azan dan iqamah itu boleh dia melakukan solat bagi siapa yang kehendakinya, walaupun hukumnya tidak muakkad bagi sembahyang maghrib dan juga isyak. Menurut riwayat yang lain pula, Nabi SAW bersabda, baina kulli azanaini salatun summa qala fi salisah liman syaa. Okey, awal sambungan. Maksud Nabi ucap tadi 3 kali. Nabi kata apa? Bagi siapa yang nak buat, buatlah. Jadi maksud azanain ini ialah azan dan iqamah. Okey, inilah beberapa hadis berkaitan dengan sembahyang sunat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Dan insyaAllah nanti kita akan sambung tajuk seterusnya berkaitan dengan sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah, tetapi hukum dia adalah muakkad. Apa dia? Sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir ni hukum dia adalah sunat muakkad, bukan pada malam bulan-bulan Ramadan saja, tuan-tuan. Kat Malaysia ni memanglah kita amalkan setiap, itu pun setiap malam 30 hari dalam bulan Ramadan kita melakukan witir. Sebenarnya sunat muakkad witir ini kita lakukan sepanjang tahun, setiap hari sepatutnya. Jadi kita akan lihat nanti perbahasan berkaitan dengan solat sunat witir ini pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat memperbanyakkan solat-solat sunat, khususnya solat sunat rawatib.
Lebih-lebih lagi kita tuan-tuan yang dah berumur 40 tahun ke atas ni, jadi kita lagi lah kena memperbanyakkan amalan-amalan sunat untuk meletakkan nilai tambah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dalam satu riwayat Ibnu Abbas menyatakan, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun tetapi kebaikannya itu tidak dapat mengatasi kejahatan dia, maksudnya apa, keburukan kejahatannya yang dibuat lebih banyak daripada kebaikan, maka kata Ibnu Abbas apa dia, bersiap-sedialah untuk ke neraka. Na'udzubillah. Jadi apa, besar kemungkinan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi sepatutnya umur 40 tahun ni maksudnya satu usia kematangan. Dalam Islam banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang umur 40 tahun. Jadi bila orang dah yang, sebab apa, 40 tahun adalah umur orang yang dah matang, yang dah dewasa. Jadi sepatutnya orang yang dah matang pemikirannya itu, dia kena memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Maksudnya dia dah kena fikir banyak akhirat, nak kembali kepada akhirat dah. Sebab apa, kalau ikut secara adat umur umat Nabi ni 60 hingga 70. Jadi 20 tahun sebelum nak masuk apa nama ni, kita kata adat kematian manusia itu, jadi kita kena buat persiapan. Jadi orang yang bijak ialah orang yang sentiasa mengingati mati dan membuat persiapan untuk menghadapinya. Jadi antaranya ialah dengan kita memperbanyakkan ibadah-ibadah, khususnya solat, sebab solat ni adalah amalan yang pertama akan dihisap di sisi Allah Ta'ala. Dan sembahyang sunat rawatib ni juga dapat menampung sembahyang fardu kita yang ada kekurangannya. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan, dapat kita pertingkatkan lagi amalan, khususnya ibadah solat kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.